Perluannya untuk kalau katalah ibaratkan dia ni pokok lempasu tu, air yang nak disiram tu adalah kepercayaan kita. Trust, T-R-U-S-T, trust. Ya, bukannya teras tu, trust. Ya, kepercayaan kita. Ya, siqah kita. So kalau kita percaya kat suami kita, maka dia subur lah. Ni mula dah dia fikirlah 100% ke? Mana boleh 100%, ya? Ikutlah. Kalau you nak lokek-lokek sikit, layulah pokok tu. Ada masanya terlalu layu, ya. Kalau kita lah katalah pokok kita tinggalkan seminggu 2 minggu, antara pokok-pokok tu semua layu. Tapi ada yang bila kita bagi air, dia masih segar. Tapi ada yang tak boleh dah, irreversible dah. Yang tu maknanya dah sampai tahap di mana dah mati dah akar tu. Ramai antara kita ni perempuan, saya tak tahu lah, 2-3 minggu ni saya jumpa dengan wanita yang macam ni. Ya, dah suami tu dah layu sangat, dia bagi apa pun sekarang air zam-zam bergeleng pun lah tak segar balik. Dah marah dah tak larat dah. Sebab masa suami tu bagus, ya, suami tu duduk ni, kita ni jarang appreciate. Ya, cakap-cakap pinggang lagi. Tu lama-lama, ya, kalau kita bahasa orang punya withered, dia habis layu. So anak pun macam tu juga. So dekat sini ni kita tak boleh lah sampai menderita kerana anak-anak kita. Let us tell anak kita macam tu. Ya, Umi dengan ayah memang akan berkorban, tapi tak sampai Umi dengan ayah terkorban. Walaupun yelah kan, kalau dia sampai mati pun kita sanggup nyawa kita, itu emosi kita. Tetapi dari dalam Quran kata jangan sampai kamu terbeban, ya, lebih sangat pasal anak ni pun. Kalau tak tu yang anak tu kan, dia tipu kita, dia hampa kita ni, ya, bila dah budak tu mengandung, teman saya kata, dah mengandung barulah, ngongoi nangis kat situ. Ya, rupanya ya, kita dah ada kesilapan kerana kita rupanya terlebih daripada aspek-aspek tertentu, ya. Dan kalau misalnya, ya, kemudian Allah katakan situ, kalau mak ayah ni tak ada, ahli warislah yang berkewajipan seperti itu pula. So anak-anak ni memang kita tak akan tinggalkan dia macam itu saja. Apabila keduanya ingin menyapih, memisah susu dengan persetujuan dan permusyawaratan, dia mesti ada musyawarah. Ya, kena kata, okey bang, ni mesyuarat bulan ni, saya nak sapih susu ni bila? Dia kena ada discussion tu, ya. Kalau dah setuju, maka tak ada dosa atas keduanya untuk sapih, ya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, kat sini ni, ya, orang lain, maka itu juga tidak ada dosa bagimu, ya, memberikan pembayaran yang dengan cara yang patut. Mesti ada bayaran lah pula. Ayat ni ditutup dengan, ya, dengan wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. So ayat-ayat yang ditutup dengan perkataan bertakwalah tu maknanya instruction tu ada kaitan dengan takwa. Ya, ada kaitan dengan, ya, ciri-ciri orang bertakwa tu yang itulah yang baru kita sebut tadi ni. Okey, so itu saja nak bagi, sementara nak tunggu nak kumpulkan orang tu, ya. Nanti kan saya dah terjun dalam ni kan, terus kena retract balik. So ingat ya, dalam Quran, di masa kita baca Quran nanti, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang baca Quran, ya, baca terjemahan dia dan be aware, peka dengan ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang memanggil kita sebagai ibu bapa. Pay more attention to that, sebab kita memang jadi ibu dan bapa. Ya, jangan lalu aja. Ya, kalau ni tak payahlah, tak nak, tak baca. Rupanya ada kat situ banyak, ya, mutiara-mutiara nasihat yang harus kita ikut. Ya, okey. Apa kandungan ni? Saya sebagai penceramah ni, saya kena bagi tahu apa kandungannya. Kalau tak nanti kan orang, ya, tak tahu benda doktor ni nak bawa ke mana ni. Ini je yang saya nak cakap hari ni. Keperluan mendidik itu dalam keperluan pendidikan tu saya nak retract balik. Mungkin ada yang first time datang, yang dah lama datang pun mungkin kita kena revise sikit. Dan hari ini saya nak cakapkan tentang 4 aspek akhlak, moral, jasmani dan kognitif, ya. Macam biasa kita kena ada this, ya, apa, siapa, di mana, ya. So apa sebenarnya konsep asas pendidikan? Ya, bila dikata pendidikan tu apa dia? Kemudian kenapa kita kena mendidik? Ya, siapa yang dididik dan mendidik? Ya, who's teaching and who's learning? Bila? Tiap-tiap hari, sehari sekali, seminggu, macam mana, ya? Di mana dan bagaimana? Okay, so yang ini ni kita just sudut konsep asasnya.
Bila dikatakan apa dia pendidikan, saya nak menyebut apa yang Profesor Dr. Hassan Langgulung katakan, ya. Dia mesti menghasilkan perubahan. It's a process, dia satu proses, langkah-langkah yang mesti ada hasil dia. Dan hasilnya itu adalah perubahan positif dalam aspek-aspek tersebut. Bila baca Profesor Dr. Hassan Langgulung ni, sekarang kita tengok dari sudut teori pendidikan moden, memang selari. Sekarang pendidikan dinamakan outcome based education, OBE. Outcome based. Kita kena tengok hasil. Sebelum ni orang buat apa? Bagi je. Entah apa-apa hasil tu dia tak kisah. Dia kata saya dah bagilah. Tapi tak menjadi, dah buat macam mana? Sekarang kita lebih kepada hasil itu. Oleh sebab itu caranya berbeza. Ni saya cuma susah hati kalau ada large group ni. Ni panggilnya large group session. Yang ada lebih kurang 50 orang contohnya, ya. 50 orang ni tahap pemikiran, pemahaman lain ni. Ya, saya ni cakap macam ni tak tentu semua orang tahu faham lagi. Ni sekarang katalah lepas ni saya suruh dia cerita kat orang, terbalik langsung cerita dia. Kadang kita berceramah ni banyak isi, tapi tak dapat, tak faham. Yang faham joke dia je. Ya, jadi balik tu ingat joke tu je. Itu sebabnya dalam doa, doa kita minta pada Allah ilmu. Allahumma zidna ilma. Ini minta ilmu. Tetapi faham ini rezeki. Ya Allah rezekikan kepada kefahaman. Ini bapa saya cakap awal dulu dah. Ya, dia mohon anak-anak dia ni Allah bagi rezeki faham. Ya, ilmu tu tiap-tiap hari datang. Dia macam unta atau keldai, dia bawa buku tu. Tetapi dia tak dapat. Tapi kitab yang dia bawa tu banyak. Kita tak mau jadi macam baral ni. Bawalah kitab ilmu ni usung ke sana kemari. Semua pengajian semua datang. Ya, sampai yang naik sombong dah. Saya mana je ustaz, semua saya pergi. Orang pun tak faham. Faham ni rezeki. Ya. Oleh sebab tu kita nak pendidikan ni menghasilkan aspek perubahan 5 aspek. Ya. Pertama akidah dia. Minta maaf siapa yang dah dengar kena dengar lagi. Tak apalah, dengarlah banyak kali pun. Ya. Saya yang cakap ni tak tahu dah berapa ratus kali dengar. Ya. Akidah tu mesti bertambah. Budak form 5, ni kalau nak ikutkan terdidik mengikut Profesor Hassan Langgulung lah. Dibanding dengan adik dia yang form 1, budak form 5 ni akidah dia patutnya lagi cun. Ya. Itu kalau katakan pendidikan tu berjalan secara pendidikan Islam. Kedua, mesti ada perubahan akhlak. Akhlak lebih baik. Ya? Kalau budak universiti, ada orang nak masuk lift, dia akan tekan dulu lift tu bagi orang lain masuk dulu. Baru dia masuk. Ini tak, dia tolak je kita masuk, lepas tu kita ni hold the lift, minta lah dia tekan sikit. Mas lama je, lift tu pun tertutup je kan, sakit je lah hati. Ya, ni akhlak ni, akhlak. Ya? Yang ketiga, mesti ada perubahan akliyah, kognitif. Yang ni tidak susah, kan macam mana. Duk lah tengok berapa A dapat. Kalau yang dapat F tu, maknanya tak sampai lagi lah kognitif ni. Ya, orang suruh sinaraikan 10 sebab-sebab sesuatu, dia boleh sinaraikan 1 je. Ini belum dapat lagi. Cikgu pun, F fail. Senang lah kan? Ya. Tapi mungkin budak yang ini akidah dia makin mantap, tapi knowledge tu je yang kurang tentunya. Tapi budak ni fail. Ini bagi kita sekarang lah. Ya. Yang keempat, insaniah. Mesti ada perubahan dari sudut kemanusiaan dia, nilai dia, sikap dia. Ya. Ada jejantas. Saya suka bagi contoh ni. Jejantas orang nak menyeberang jalan ni, tempat tu sibuk. Jadi kita pihak berkuasa ni letakkanlah jejantas kat situ. Kalau naik jejantas tu insya-Allah selamat. Kalau tak jejantas tu runtuhlah. Ya. Naik atas, tapi kena naik tangga tu. Tapi budak-budak ni dia lari je macam Superman kat bawah tu. Ini menunjukkan kita tak didik dia lagi dengan sikap yang betul. Sikap sayangkan nyawa dia. Sebab orang yang sikap ni tak betul, dia akan merosakkan diri dia. Merokok, ya, ketagihan arak, merempit, naik motor tu tak pakai helmet. Bukanlah ke masjid ni kan, nanti pakai semua pakai helmet datang ke masjid ni kan. Tak, paling tidaknya dia tahu keselamatan diri dia. Ya?
Ni anak-anak saya ni lah ya, terutama kalau perempuan yang membenarkan anak-anak naik motor ni. Pada saya lah, kalau budak tu nak pergi kat luar sekejap pun saya pakaikan helmet untuk dia. Tu yang Syamil tak naik motor tu. Ya, sebabnya kepala ni ada otak. Otak ni yang paling penting ni. Terhentak sikit otak tu. Saya alhamdulillah anak saya tu dah hafaz Quran. Dia bukan Quran di dada, Quran di otak. Ya, so saya kena jaga otak dia tu. Ya, dalam tu ada 30 juzuk Al-Quran. Ya, jadi itu kalau dia naik motor keren je. Ni budak perempuan dengan rambut ya, menggebang-gebang, tak apalah dalam kepala dia ni. Ya, ini semua adalah insaniah, sikap. Ya, sikap. Hari ni kita tengok sikap acuh tak acuh kepada semua benda. Sampai kita rasa bimbang ni. Ya, namanya dah sampai universiti, tapi sikap dia, ya, dia tak peduli kalau dia ambil hak orang, dia tak peduli kalau dia datang malas orang lain kena buat kerja dia, tak ada langsung sikap tanggungjawab tu. Ya. Dan yang kelima, mesti ada perubahan positif jasmani. Psikomotor. Saya punya contoh selalu, kalau misalnya saya sebelum jadi doktor dulu belajar, saya tak tahu pun stetoskop tu rupanya ada cara nak pakai. Korang tahu? Tengok kami pakai je kan. Dia ada cara dia. Ya? Dia kena ada, tak boleh orang kata halanya tu salah, tak dengar. Kalau saya nak dengar degup jantung, dia ada permukaan yang untuk degup jantung, dan kalau kata saya nak dengar nafas ni dekat paru-paru, dia ada cara dia. Puan tahu tu? Tak tahu sebab tak belajar lagi. So kalau kita belajar, dia ada perubahan psikomotor. Ya, kalau kita belajar naik kereta, belajar bawa kereta, sekarang kita ada perubahan dari sudut psikomotor tu, mesti ada. Namanya pun dah maknanya yang lulus kita belajar belajar kereta tu, maknanya kita dah mempunyai ya perubahan positif dari sudut jasmani. 5 ni baru dinamakan orang terdidik. Anak kita macam mana? Kita ya, sampai PhD lah contohnya, tapi macam mana boleh sampai PhD tu? Yang dia tengok hanyalah akliah dengan psikomotor. Akidahnya ya, dah pulang orang kata kelang kabut, ada sampai tak percaya Tuhan, tapi dia masih lagi dapat PhD dah. Akhlak dia, ya Allah, hari tu baik jugalah, sekarang lagi teruk, tak apa. So penilaian kita ya. Jadi kalau nak katakan in summary, dari sudut pendidikan Islam, seorang itu dinamakan terdidik kalau dia adalah orang yang akidahnya mantap, akhlaknya mulia, ya? Pengetahuan dia tinggi melangit, sikapnya betul, dan akhir sekali jasmaniahnya itu juga ya, berkemahiran, skill, ya, skillful. Boleh faham ya? Misal semua tengok saya kan, masam aja ya, dia kena senyum. Ya, sebab senyum tu dia bagi tenaga yang positif. Dan senyum ni, mana yang terlibat senyum? Dia ada satu joint sini dipanggil temporomandibular joint. Ya, bila senyum, joint ini dia akan move. Ya, dan bila joint ni move, kalau ikut kajian, dia banyak endorfin dalam kepala kita. Tu yang segar tu. Ya, siapa yang tengah ngantuk tu, ada orang ngantuk senyum? Tak ada kan? Dia bila dia senyum, dia segar lah. Kalau dia masam tu yang tidur. Dan kalau nak senyum, kita tarik ya, otot ini je, zygomaticus oris kita panggil, kecil je otot tu. Tu yang kadang ada orang ya, sampai ada dimple tu, ada lesung pipit, sebab otot tu dia cacat sebenarnya, tapi cacat yang cantik. Tak apa kan? So bila senyum ni, dia tenaga untuk senyum ni cukup sikit dibanding dengan kalau nak berkerut. Kerut ni kita pakai frontalis. Frontalis ada dua masa yang lebar. So hari itulah ada orang buat kajian, tak tahulah betul ke tak ya. Kalau dia kata salah, saya pun bagi ilmu salah lah kat tuan-tuan ya. Tapi kalau dia kata energi, tenaga untuk senyum ni pakai ATP ya. Yang itu ukuran dia ATP. Lebih kurang 12 ke 16 ATP je diperlukan untuk senyum. Tapi untuk frown ni, untuk kerutkan muka ni 64 katanya. Banyaklah yang kita penat. Ya, kalau kita berkerut penat. Ya, cubalah sehari tu. Okey, hari ni saya nak berkerut je. Penat je lah. Tapi hari ni saya nak senyum je. Sebab senyum ni dia infectious, dia berjangkit. Kita senyum, orang senyum. Kenapa senyum? Tak tahu dia senyum. Dia punya karakter. Janganlah senyum seorang ya. Nanti kan lain pula dah ya. Smiling to herself, talking to herself ya, laughing to herself ya. Okey. Kenapa kita kena mendidik ni?
Oh, tak payah